Fasa ketiga projek The Pedestrianisation of Jalan Roberts and Adjacent Alleyways merupakan inisiatif Jabatan Bandaran Kementerian Hal Dalam Negeri dengan kerjasama Kementerian Pembangunan telah siap sepenuhnya pada awal tahun ini. Sehubungan itu, pagi tadi diadakan majlis pelancaran projek yang turut dikenali sebagai The Big Wall itu di Jalan Roberts di Ibu Negara. Pelancaran projek disempurnakan bersama oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghafar, Menteri Pembangunan. Projek yang dihasilkan oleh kumpulan The Guerrilla Architects mempamerkan mural gergasi yang menggabungkan elemen-elemen kebrunaian, antaranya mercu tanda ikon negara, kampung air dan hutan hujan tropika. Juga hadir Datuk Seri Paduka Arkitek Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsen, Timbalan Menteri Pembangunan, dan Yang Berhormat Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Satu set kerusi meja terpakai telah dibaiki dan dicat dengan lukisan-lukisan kreatif dan akan disumbangkan kepada penduduk yang memerlukan di Kampung Bolkiah A dan Kampung Bolkiah B di bawah program Ristaan Abadi. Projek 101 Tables, a community give back project merupakan kendalian Blue Raincoat Collective dengan sokongan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Azizi Ahmad seterusnya melaporkan. Suka meja ni. Suka. Sebab ia lawa untuk belajar. I like this table. Pelancaran projek disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna, Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghafar, Menteri Pembangunan. Projek yang dihasilkan oleh 101 orang sukarelawan ini merupakan program usaha sama dengan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah dan beberapa pengusaha tempatan. Ia bertujuan bagi memberi peluang dan platform pembelajaran dan bimbingan kepada penduduk Kampung Bolkiah melalui pelbagai aktiviti dan latihan dalam bidang keusahawanan, pemeliharaan budaya dan warisan, pembinaan keupayaan dan pengurusan alam sekitar. Setiausaha Tetap Perancangan Guna Tanah dan Alam Sekitar Kementerian Pembangunan selaku pemangku pengarah urusan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah ketika ditemui berkata, inisiatif ini memberikan peluang kepada artis-artis tempatan menunjukkan bakat mereka dalam seni lukisan kreatif. Inisiatif seperti ini adalah sangat-sangat dialukan oleh pihak Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah bagaimana sebagai usaha kerjasama bersama kami dengan pihak NGOs dan dalam sama-sama membangun komuniti bagi Kampung Bolkiah dan juga bagi golongan kesesaran yang memerlukan. Penglibatan belia dalam sama-sama bergotong royong membantu golongan susah semakin ketara. Menurut salah seorang pelukis belia, projek yang dihasilkan ini diharap dapat menaikkan lagi semangat anak-anak muda yang akan mendapat set meja kerusi tersebut untuk belajar sekaligus menaikkan lagi mutu kehidupan mereka. I honestly think it is so wholesome, very we all love to give back at the collective, so this is like perfect for us, and just seeing the kids kind of smile and like kind of see what they can now use is just very heartwarming. So this is a project that I think will really hit home for a lot of people out there. Pameran 101 Tables, a community give back project, dipamerkan di Plaza Tengah Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah di Ibu Negara bagi orang ramai selama 3 hari. Laporan Aziz Ahmad untuk Berita RTB. Para peserta program Akademi Dakwah 3.0 disaran agar mempunyai sikap mesra masyarakat iaitu bersifat ramah dan bertanggungjawab agar mereka boleh membantu mewujudkan dakwah yang menyerlah dan berkesan yang sangat diharap-harapkan.
Menteri Hal Agama juga melahirkan harapan agar peserta yang sudah mengikuti program tersebut berpotensi untuk menyerlahkan dakwah dengan kesannya dapat disaksikan dan dirasakan. Yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman menyarankan perkara tersebut semasa majlis konvensyen program berkenaan pagi tadi. Majlis diadakan di Dewan Sekolah Ugama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Soleha Katok. Dalam tempoh 3 bulan, mereka dibimbing oleh mentor-mentor yang ditetapkan. Mereka diberikan kuliah mengenai akhlak dan ilmu-ilmu agama, dan mereka juga diberikan latihan-latihan dakwah berkesan, iaitu dengan pengucapan umum, penulisan kreatif. Dan yang menarik sekali bahawa mereka mengadakan ataupun mengikuti kerja-kerja sosial kemasyarakatan. Sementara dilihat pula daripada latar belakang mereka ini, mereka adalah belia-belia mahasiswa yang datang daripada pengajian-pengajian tinggi di dalam negeri ini. Maka mereka ini mempunyai potensi yang baik untuk menjadi da'i. Pada majlis convocation ini, 44 orang belia menerima hadiah dan sijil mereka masing-masing. Beberapa anugerah disampaikan, antaranya anugerah khas da'i dan doa terbaik 2021. Anugerah da'i terbaik mengikut kategori iaitu anugerah da'i muda celik buku dakwah dan anugerah da'i muda celik Al-Quran. Program tersebut antara lain bertujuan untuk melahirkan golongan pendakwah muda untuk menjadi pelapis da'i dan seterusnya menjadi mentor atau pembimbing kepada bakal da'i seterusnya. Program dengan tema Generasi Pendakwah Muda Pembangkit Ummah Rabbani itu merupakan anjuran Jawatankuasa Badan Sukarelawan Belia Da'i di bawah naungan urus setia program keagamaan belia Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama. Juga hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Kementerian Kesihatan dengan kerjasama Pusat Kesihatan Penaga Syarikat Minyak Brunei Shell Sdn Bhd dan Majlis Perundingan Mukim Seria hari ini mengadakan program Mukim Sihat bagi Mukim Seria. Program diadakan di Taman Rekreasi Tenaga Seria, Pekan Seria. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Program antara lain bertujuan bagi meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai isu-isu kesihatan dan juga mengongsikan perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan untuk orang ramai di hospital dan pusat-pusat kesihatan. Di samping itu, program juga memperkasa masyarakat untuk mengamalkan amalan cara hidup sihat yang berterusan. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Semasa program, pelbagai aktiviti diadakan antaranya walkathon dan pameran. Majlis Malam Gala merupakan wadah ahli pertubuhan fotografi negara Brunei Darussalam untuk saling berkongsi pandangan dan ideologi. Perincian mengenainya selepas ini. Teruskan bersama berita perdana. Sepuluh kes aktif COVID-19 masih menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Dalam siaran akhbar, Kementerian Kesihatan mengenai situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam melaporkan tiada kes jangkitan baharu dicatatkan hari ini. Sementara itu, jumlah keseluruhan kes jangkitan di negara ini kekal 219, manakala jumlah keseluruhan kes sembuh adalah 206. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 78 kes.
406 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 16,574 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Manakala 170 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 117,020 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Tugas dan tanggungjawab calon penghulu Mukim Ukong yang terpilih ialah memeduli apa juga isu dan permasalahan penduduk Mukim berkenaan untuk mewujudkan perpaduan, kesejahteraan dan kemakmuran penduduk setempat. Perkara tersebut ditekankan oleh Yang Berhormat Awang Haji Ramli bin Haji Lahid Ahli Majlis Mesyuarat Negara selaku pemangku penghulu Mukim Ukong semasa majlis pengundian dan pemilihan calon penghulu Mukim Ukong pagi tadi. Majlis berlangsung di Dewan Kemasyarakatan Kampung Bukit Mukim Ukong, daerah Tutong. Majlis pengundian ini diadakan khusus bagi penduduk-penduduk di Kampung Bukit dan Kampung Long Mayan, termasuk penduduk-penduduk Kampung Ukong yang belum berkesempatan untuk mengundi. Terdahulu, Awang Muhammad Amirul Hadi bin Haji Muhammad Tajuddin, pemangku pegawai daerah Tutong selaku pengerusi majlis, dalam ucapannya antara lain menekankan setinggi-tinggi penghargaan kepada pemangku penghulu Mukim Ukong atas semua usaha dan sumbangan yang diberikan sepanjang tempoh memangku di samping menjalankan tugas dengan cemerlang. Calon tunggal yang layak bagi mengisikan jawatan penghulu Mukim Ukong ialah Awang Haji Muhammad Daniel alias Tekpin bin Yaakob berusia 57 tahun. Daripada 502 jumlah orang yang hadir mengundi, seramai 469 orang bersetuju dan 26 orang tidak bersetuju. Keputusan pengundian akan dihadapkan kepada Lembaga Penjawatan, Disiplin, Tata Tertib Penghulu Mukim dan Ketua Kampung Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri bagi proses selanjutnya. Pertubuhan Fotografi Negara Brunei Darussalam mengadakan majlis malam gala yang bertujuan bagi memberi penghargaan atas komitmen dan sokongan padu semua ahlinya dalam apa jua aktiviti dan projek yang telah diungkayahkan. Majlis diadakan semalam di salah sebuah hotel di daerah Tutong. Hadir Yang Berhormat Awang Haji Abdul Wahab bin Apong, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, Awang Haji Hamidun bin Haji Muhammad Nur yang dipertua pertubuhan berkenaan dalam kata alu-aluannya antara lain mengongsikan acara seumpamanya diadakan sebagai wadah untuk saling berkongsi pandangan dan ideologi dalam bidang fotografi. Majlis diteruskan dengan penyampaian hadiah, trofi sijil serta plak kepada juara peraduan Best Photographer of the Year 2020 iaitu pemenang jurugambar terbaik 2020 kepada Awang Haji Kahan bin Haji Nasir. Juga disampaikan penghargaan kepada pereka bentuk logo Jubli Emas Pertubuhan kepada Awang Murni bin Awang Haji Mahali dan anugerah pertubuhan iaitu Honorary Associated Brunei Photographic Society kepada Awang Rosmali bin Haji Samail. Kita ni harus memahirkan teknikal kamera kita ni lah. Kemudian lens dia yang dipakai ni, yang dalam gambar ni rupanya ia 300 mm frame lens lah. Sebagai fotografer, selain daripada teknikal dan composition, kita ni juga harus menguasai juga sedikit editing lah. Editing itu sebenarnya kalau warnanya macam kabur, kita ni boleh up sikit lah supaya menarik lah. Pertama pakaian yang warna-warni lah. Sejak penubuhannya 82 tahun lalu, Persekutuan Guru-Guru Melayu Brunei PGGMB turut memainkan peranannya dalam sama-sama mendidik anak bangsa ke arah memajukan dan mengembangkan negara terutamanya dalam arena pendidikan.
Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Laila Wijaya Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abdul Aziz bin Pegawan Pihin Udana Khatib Datuk Seri Paduka Haji Awang Omar menggariskan perkara tersebut. Majlis pembukaan rasmi Mesyuarat Agung Perwakilan Persekutuan Guru-Guru Melayu Brunei kali ke-71. Tambahnya lagi, PGJMB berdepan dengan cabaran pembentukan relevan agar tetap berguna terhadap masyarakat dan negara. Peranan yang menjangkau kepentingan negara adalah satu kegunaan yang amat ketara yang perlu untuk membentuk dan menyiar relevance. Dan relevance itu hanya akan muncul insya-Allah daripada semai perpaduan di antara guru-guru Melayu di negara ini yang berkisar keliling kepentingan negara dan masyarakat amnya. Yang Berhormat seterusnya merasmikan Majlis Pembukaan Rasmi Mesyuarat Agung Perwakilan Persekutuan Guru-Guru Melayu Brunei kali ke-71 2020-2021. Mesyuarat antara lain meneliti dan membincangkan laporan tahunan kewangan. Pada majlis ini juga seramai 34 orang pelajar-pelajar daripada sekolah-sekolah PGJMB yang memperolehi 5A dalam peperiksaan PSR tahun 2020 masing-masing menerima sijil pelajar cemerlang. Majlis berlangsung pagi tadi di Sekolah PGJMB Kampung Sungai Akar. Menjelang bulan Ramadan yang mubarak ini, beberapa buah masjid di negara ini melaksanakan kerja-kerja pembersihan. Kempen antara lain bertujuan bagi memastikan masjid dan kawasan sekitarnya sentiasa dalam keadaan bersih dan terjaga khusus menjelang bulan Ramadan. Pagi tadi lebih 100 orang terdiri daripada ahli-ahli jawatan kuasa takhmir masjid, belia Muslimah Masjid, Biro Wanita Kampung Kapuk dan penduduk Kampung Kapuk mengadakan kempen kebersihan di Masjid Kampung Kapuk. Hadir Awang Misli bin Haji Abdul Karim, Pegawai Daerah Brunei dan Muara. Aktiviti ini dianjurkan bersama oleh Majlis Perundingan Kampung Kapuk dan Jawatan Kuasa Takhmir Masjid Kampung Kapuk dengan kerjasama ahli-ahli wilfaya Alpat Brunei. Sementara itu, kempen kebersihan turut diadakan di Masjid Perpindahan Lambak Kanan dan kawasan sekitarnya. Acara anjuran bersama ketua-ketua kampung kawasan Perpindahan Lambak Kanan disertai oleh lebih 40 orang terdiri daripada ahli-ahli jawatan kuasa takhmir masjid dan ahli-ahli jawatan kuasa ketua-ketua kampung dan penduduk sekitar kampung Perpindahan Lambak Kanan. Kempen juga dilaksanakan dengan kerjasama Jabatan Bomba dan Penyelamat dan Jabatan Bandaran. ...476 paket makanan daging beku dirampas semasa operasi rondaan pencegahan yang dikendalikan di Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin semalam sekitar pukul 8.44 malam. Penahanan berkenaan dilakukan oleh keanggotaan Balai Polis Bangar Pasukan Polis Diraja Brunei PPDB ke atas sebuah kenderaan yang mencurigakan yang sedang dalam perjalanan dari daerah Temburong menghala ke Bandar Sri Begawan. Juga ditemukan beberapa kotak produk kecantikan yang disimpan di bahagian tempat duduk penumpang belakang dan bahagian bonet. Berikutan penemuan tersebut, pemandu serta penumpang kereta terbabit berserta barang rampasan diserahkan ke Jabatan Kastam dan Eksais Diraja untuk siasatan lanjut. Awang Muhammad Khairul Anwar menjuarai bagi kategori terbuka perseorangan lelaki dalam acara larian Brunei Trail Run 2021 yang bermula dan berakhir di Bukit Silat, Kampung Katuk B pagi tadi. Acara mempertandingkan 3 kategori larian sejauh 11 km iaitu terbuka perseorangan lelaki, terbuka perseorangan perempuan dan terbuka berkumpulan. Acara yang disertai oleh lebih 200 peserta merupakan anjuran Akif Marketing and Event dengan kerjasama Persatuan Pengakap Daerah Brunei dan Muara. Dayang Sicilia Maximum menjuarai tempat pertama bagi kategori
perseorangan perempuan. Manakala bagi kategori terbuka berkumpulan pula dijuarai oleh kumpulan Mark Dell dan Pachari Chai Tong Sri. Lebih 300 orang menyertai larian 5 km Waikana yang bermula dan berakhir di Taman Mahkota Jubilee Emas di Ibu Negara. Larian dihasrat dapat meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan menjaga kesihatan dengan melakukan pergerakan fizikal. Larian sejauh 5 km itu dibahagikan kepada 2 kategori iaitu kategori lelaki dan wanita. 5 peserta terawal sampai ke garisan penamat bagi setiap kategori menerima hadiah yang disediakan oleh pihak penganjur. Lebih 90 pasukan menyertai kejohanan dart bergu terbuka anjuran Majlis Perundingan Kampung MPK Kawasan 1 bersama Kelab Dart Spintop bersempena sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-37. Kejohanan selama 2 hari ini antara lain bertujuan untuk mencari dan menggilap bakat para peserta di samping mengeratkan ukhuwah dalam kalangan pemain-pemain senior yang berkemahiran dan contoh kepada pemain-pemain belia yang baru meningkat. Kejohanan berlangsung di Dewan Kemasyarakatan RPN Kampung Mentiri.